Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhal bil uqad wa tanfarju bil kurab wa tuqda bihi hawaij wa tunaluhu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadin kulli ma'lumin lak. Fa amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila lina siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa zuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamul mursalin. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubana. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang penuh barakah ini. Tuan-tuan rahmati Allah yang menonton saya, saya minta untuk tuan-tuan respon. Terima kasih kepada Kak Aini kerana menonton. Waalaikumsalam. Tolong respon sama ada suara saya jelas, video saya macam mana, supaya tuan-tuan dapat mendengar dengan baik. Pada pagi ini, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan mulakan kuliah duha pada hari ini. Mulai hari ini, hari Senin, sehingga hari Khamis ni kita akan ada kuliah duha yang telah pun ditaja. Kuliah duha ini ditaja oleh seseorang yang tak nak disebut namanya, dan alhamdulillah, mudah-mudahan orang yang menaja kuliah ilmu ini, Allah SWT merahmati dan juga memberkati dan meluaskan rezeki, insya-Allah, kerana bersama-sama untuk menyebarkan kebaikan dan menyebarkan ilmu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, okay, terima kasih Kak Aini, jelas insya-Allah. Alhamdulillah, sahabat saya juga sedang menonton, Ustaz Syahrul Nizam, insya-Allah Ustaz. Saya Ustaz, sahabat saya Ustaz saudara Muhammad Firdaus Jaafar, insya-Allah, daripada Pontian. Terima kasih kerana menonton. Dan pagi ini, tuan-tuan rahmat Allah yang menonton bersama dengan saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Nak berkongsi dengan tuan-tuan dengan sebuah kitab untuk sama-sama kita kongsikan, untuk sama-sama kita ambil panduan dalam kehidupan kita, untuk kita tahu bahawasanya di dunia ini kita sangat-sangat memerlukan ilmu. Kita hidup di dunia ini sangat-sangat memerlukan ilmu. Bagaimana tuan-tuan rahmat Allah SWT, sabda Nabi SAW, man yuridul dunya fa'alih bil ilm. Sesiapa yang nakkan kepada dunia, kan, siapa-siapa yang nak kepada dunia perlukan kepada ilmu. Dia nak hidup di dunia ni perlu kepada ilmu. Betul tuan-tuan? Kita nak bekerja ni tuan-tuan, kena ada ilmu. Mekanik dia kena ada ilmu, doktor dia kena ada ilmu. Semua tu kena ada ilmu. Maka sebab tu Nabi kata apa? Man arada dunya, sesiapa yang nakkan kepada dunia perlukan kepada ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan sesiapa yang nak kepada akhirat fa alaihi bil ilm, kena ada ilmu. Nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat pun kena ada ilmu. Tapi kepada orang yang beriman, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Taala, kita ni sangat-sangat beruntung. Sebab apa? Sebab kita ada panduan kedua-dua. Nak ilmu dunia, kita ada panduan. Kita nak ilmu akhirat pun kita ada panduan, masya-Allah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Taala, nak sampailah Nabi sebutkan man aradahuma, sesiapa yang nak kedua-duanya, dunia dia nak, akhirat pun nak, fa'alaihi bil ilm, hendaklah dia berilmu, masya-Allah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Taala, mudah-mudahan tuan-tuan rahmat Allah, walaupun dalam keadaan kita PKP ni, PKPB, masih lagi kita tak dapat nak datang ke masjid, ke majlis-majlis ilmu, tapi kita boleh lagi untuk mencari ilmu-ilmu melalui maya. Mudah-mudahan dengan suasana maya ini juga, tuan-tuan rahmati Allah, Allah menurunkan rahmah, Allah menurunkan keberkatan dalam hidup kita, untuk sama-sama kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan rahmati Allah SWT, terima kasih kepada yang menonton saya pada pagi ini. Alhamdulillah, saudara Adli Razif, Iza Mazlan, terima kasih. Sahabat saya Sebelah Zainuddin dari jauh, daripada KL, Cikgu Yop, insya-Allah. Terima kasih Cikgu Yop.
Saudara saya Muhammad Firdaus Jaafar. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat macam inilah. Sihat-sihat, orang kata orang tua-tua kan. Okey, terima kasih kepada Puan Nurmala Aspan, masih bekerja. Terima kasih kepada sahabat saya Syahrul Syuhada, masya-Allah, orang besar ni. Razali Adam, terima kasih. Azhar Mamat, terima kasih kerana menonton. Jelas Iza Mazlan jelas daripada sana. Baik, insya-Allah tuan-tuan rahmat Allah SWT, saya nak bukakan kepada tuan-tuan sebuah kitab Al-Ba'ith Al-Hasis Lubabul Hadis daripada karangan Imam Jamaluddin As-Sayuti. Cerita tentang dalam kitab ni diringkaskan himpunan hadis-hadis. Himpunan hadis-hadis ada 3 bab. 3 bab dalam kitab yang diringkaskan ini yang kita nak sama-sama kongsikan, iaitu saudara saya sahabat saya ni Syukri Wahab, orang lama Pasir Gudang, masya-Allah, Padang Pulut lah. Clear. Okey, baik, alhamdulillah. Susah nak jumpa orang Padang Pulut ni. Baik, kita tengok bab yang pertama pada pagi ni tuan-tuan, iaitu fi fadilatil ilmi wal ulama, pada menyatakan kelebihan ilmu dan juga ulama. Okey, nak cerita tentang ilmu dan ulama. Sebab apa ilmu dengan ulama, nanti kita kongsikan bersama, tuan-tuan rahmat Allah. Baik. Dimasukkan dalam ini oleh penulis kita, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Maksudnya Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti. Bagaimana tuan-tuan rahmat Allah ayat ini? Ustaz, Allah Akbar, ni guru saya ni, Ustaz Azizul Hashim. Ustaz Azizul terpakar clear. Allahu Akbar, lama tak jumpa Ustaz Azizul ni, selalu jumpa dekat Mekah kan. Sahabat saya Afif Yunus daripada Kuantan Temeloh ke Kuantan Afif. Baik, insya-Allah. Terima kasih kerana menonton. Bagaimana tuan-tuan, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa Allah jadikan kepada makhluk-makhluk ni semuanya ada dalil dan bukti. Allah jadikan makhluk-makhluk ini semuanya ada manfaatnya, masing-masing. Baik, bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa mentadbir seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Masya-Allah, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak memahami bahawa Allah jadikan semua makhluk-makhluk di atas muka bumi ini ada manfaatnya sendiri. Walaupun di sisi manusia itu haram benda itu nak makan dan sebagainya, walaupun benda itu mendatangkan mudarat kepada kita, tetapi tuan-tuan rahmat Allah SWT, benda yang Allah jadikan, makhluk Allah jadikan itu ada manfaat lain kepada bumi ini. InsyaAllah itu juga ilmu kepada kita, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu SWT. Masya-Allah. Nak katakan tuan-tuan rahmat Allah SWT, hidup kita ini kita perlu sentiasa berilmu. Kenapa? Kita memandang sesuatu benda itu, kita memikirkan tentang apa? Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah. Terima kasih kepada sahabat saya, guru juga ni, Ustaz Mukarramah Zodi. Dia masih lagi di Batu Pahat ke Ustaz? Sahabat saya ni Muhammad Anas Akram Zainuddin, dah balik ke Tek Andak ke belum lagi? Okey, terima kasih kepada Ahmad Izzul yang kena menonton. Ni anak murid saya ni, Ahmad Izzul ni, masya-Allah. Mudah-mudahan Izzul terus berjaya di dalam kehidupan, insya-Allah. Baik. Bila kita nak sebut tentang menuntut ilmu, kelebihan ilmu ni, tuan-tuan rahmati Allah, kita tertarik pula dengan satu ayat yang Allah tekankan kepada kita. Itu Allah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Yang mana Allah meninggikan darjat seorang yang beriman ni, Allah tinggikan darjatnya. Yang mana utul ilma darajat, iaitu Allah angkat orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu ni, tuan-tuan rahmati Allah SWT, Allah angkat darjatnya, insya-Allah. Beruntunglah orang ini yang sentiasa menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab ilmu itu yang akan melorongkan dia,
Ilmu itulah yang akan bawa diri dia itu kenal kepada dunia, kenal kepada akhirat. Itu istimewanya kita ni orang yang beriman. Sebab kita menuntut ilmu bukan hanya kerja nak kerja dunia, tapi kita nak kerja akhirat juga. Walaupun menuntut ilmu tu ilmu untuk dunia, contohnya kita ilmu mekanik, contohnya ilmu teknik engineer dan sebagainya, tapi kita memikirkan juga bahawa ilmu itu akan bawa kita juga di akhirat. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menuntut ilmu ini kita selalu disebutkan, selalu dipesankan apa? Ikhlaskan niat, kan? Ikhlaskan niat. Menuntut ilmu apa juga kena ikhlas niat. Sebab apa? Sebab ilmu itu kita akan bawa bersama-sama dunia dan akhirat. Kita nak juga ilmu yang kita belajar, kita tak nak habiskan ribu-ribu kan duit untuk dapat segulung ijazah, segulung master, tetapi ianya tidak bawa kita kepada akhirat. Tak ada saham kita di akhirat. Maka tuan-tuan rahmati Allah SWT, sebab itu kita kena niatkan bahawa kita menuntut ilmu ni untuk dunia dan akhirat, seperti mana pesankan Nabi kan, man aradahuma fa alaihi bin. Siapa-siapa yang nak dunia, siapa nak akhirat, perlukan kepada ilmu. Baik, tuan-tuan rahmati Allah SWT, bagaimana disebutkan lagi, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha mengatakan bahawa orang yang beriman dan juga orang yang mempunyai ilmu itu, Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjatnya, masya-Allah. Orang yang mempunyai ilmu, Allah angkat darjat mereka melebihi sebanyak 700 darjat. Ini bagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu ini, tuan-tuan rahmati Allah, yang diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang manusia yang beriman ni Allah angkat darjat dah, tapi orang yang beriman yang menuntut ilmu, Allah angkat lagi darjatnya, masya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan berapa tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 700 darjat. Mana jarak di antara satu darjat dengan darjat yang lain itu sejauh daripada perjalanan 500 tahun, seperti jarak di antara langit dan bumi. Orang yang menuntut ilmu ni, tuan-tuan rahmati Allah, diangkat darjatnya, malah tuan-tuan rahmati Allah, jarak di antara darjat itu 500 tahun. Bagaimana tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Sangat-sangat mulia orang yang hidupnya sentiasa menuntut ilmu, masya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, majlis-majlis ilmu ni segar, subur saja kan. Sebab apa? Sebab ulama-ulama ni dia nak masyarakat ini sentiasa, orang yang beriman ni, yang Islam, yang mukmin ini sentiasa diangkat darjatnya. Kalaulah tuan-tuan rahmati, ulama-ulama ni diam ya, dia tak buat senyap, dia tak menyampaikan ilmu, maka tuan-tuan rahmati Allah SWT, mukmin itu di tahap yang mana? Di tahap yang rendah. Ilmu mukmin itu mahal, sebab apa? Sebab ilmunya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, katanya Allah Subhanahu Wa Taala bermegah-megah dengan dakwah para ulama, seperti bermegah-megahnya para darah syuhada, masya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala bermegah-megah dengan orang ulama-ulama yang sentiasa berdakwah, sentiasa menyampaikan ilmu, yang sentiasa nak mengubah masyarakatnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berusaha untuk memahamkan masyarakatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada jalan Islam yang betul. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat suka kepada golongan-golongan ulama ini, masya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala.